Assalamualaikum semua. Pada hari ini, kami, Kumpulan 1, akan menerangkan tentang Khulafa' Ar-Rasyidin. Apakah maksud Khulafa' Ar-Rasyidin? Seperti yang kita tahu, Khalifah merupakan orang yang memegang jawatan Ketua Negara Islam. Manakala, Khulafa' Ar-Rasyidin pula ialah gelaran kepada 4 orang sahabat yang memegang jawatan dalam negara Islam selepas kewafatan Rasulullah SAW. 4 orang sahabat Nabi yang mendapat gelaran Khulafa' Ar-Rasyidin ialah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib. Riwayat hidup Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nama Abu Bakar adalah Abdullah bin Abi Quhafah Al-Tamimi. Abu Bakar lahir pada tahun 573 Masihi di Mekah. Nama ayah beliau adalah Utsman Abi Quhafah Ibni Amir Ibni Amru Ibni Sa'd. Ibunya pula bernama Ummu Khair Salma binti Sakhar. Beliau adalah dari suku besar Quraisy belahan Bani Ta'in. Abu Bakar sewaktu kecil bernama Abdul Ka'bah. Kemudian Nabi Muhammad SAW menukar namanya menjadi Abdullah yang bermaksud hamba Allah kerana beliau adalah orang yang terpantas untuk memeluk Islam. Al-Siddiq yang bermaksud percaya ialah gelaran yang diberikan kepadanya setelah dia mempercayai peristiwa Isra' Mi'raj. Beliau wafat pada tanggal 22 Jamadil Akhir tahun 13 Hijrah kerana jatuh sakit. Setelah Abu Bakar memeluk Islam, beliau telah berbakti untuk Islam sepanjang hayatnya. Antara bakti beliau adalah bijak berdakwah. Ini dibuktikan apabila ramai orang Quraisy berpengaruh memeluk Islam seperti Uthman bin Affan dan Abdul Rahman bin Auf. Seterusnya, beliau mengikuti Nabi berhijrah ke Madinah dan bersama-sama dengan Nabi ketika Nabi bersembunyi di Gua Sur. Persahabatan beliau dengan Rasulullah membuatkan beliau dapat mendalami jiwa dan semangat Islam dengan lebih lagi. Abu Bakar juga menggantikan Nabi untuk menjadi imam ketika Nabi tidak sihat. Akhir sekali, beliau telah menjalankan tugas khalifah selama 2 tahun, 3 bulan dan 10 hari. Riwayat hidup Khalifah Umar Al-Khattab. Nama beliau ialah Umar ibn Khattab. Nama ayah beliau ialah Umar ibn Khattab ibn Nufail. Ibu beliau pula bernama Hantamah binti Hashim. Beliau adalah dari Bani Adi yang terkenal sebagai suku yang dipandang mulia dan berkedudukan tinggi. Umar ibn Khattab lahir di kota Mekah pada tahun 581 Masihi dan telah wafat pada 29 Zulhijjah tahun 13 Hijrah. Pada asalnya, keluarga beliau tidak beragama Islam. Pada waktu muda, Umar adalah seorang ahli gusti dan pemidato yang hebat. Karakter Umar Al-Khattab. Umar adalah seorang yang berani dan tidak mengenal erti takut dan gentar. Pada mulanya, Umar bergelar Abu Hafs dan selepas memeluk Islam, beliau mendapat gelaran Al-Faruq iaitu pemisah antara hak dan batil. Umar berani mengemukakan pendapat dan tidak segan untuk mengkritik demi kebaikan umat Islam. Umar seorang yang tegas mempertahankan Islam sehingga tiada seorang pun dari kalangan Quraisy yang berani menentangnya. Kisah Umar memeluk Islam membawa pengaruh yang besar bagi perjuangan Nabi Muhammad dan perkembangan agama Islam. Riwayat hidup Khalifah Uthman bin Affan. Khalifah Uthman bin Affan merupakan Khalifah Ar-Rasyidin yang ketiga. Nama penuh beliau ialah Uthman bin Affan bin Abil As bin Umayyah. Beliau dilahirkan pada 576 Masihi dan berketurunan Bani Umayyah. Khalifah Uthman memerintah selama 12 tahun dan digelar Zunurain yang bermaksud dua cahaya kerana mengahwini dua puteri Rasulullah. Beliau wafat pada tahun 35 Hijrah. Apakah sifat peribadi Khalifah Uthman bin Affan? Sejak kecil, beliau telah berbudi pekerti mulia. Oleh itu, beliau mudah menerima Islam melalui dakwah yang telah disampaikan oleh Saidina Abu Bakar. Beliau sanggup berhijrah ke Habsyah dengan meninggalkan segala kemewahan, harta benda dan sanak saudara demi menyahut seruan Allah dan Rasul. Khalifah Uthman merupakan seorang yang dermawan semasa hayatnya.
Beliau telah memberikan 950 ekor unta dan 1,000 dinar untuk perang Tabuk. Riwayat hidup Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khulafa' ar-Rasyidin yang terakhir ialah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Nama penuh beliau ialah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Beliau dilahirkan pada tahun 599 Masihi dan berasal dari keturunan Bani Hashim. Beliau memerintah selama 4 tahun dan menerima gelaran Karamallahu Wajhah yang bermaksud Allah memuliakan wajahnya. Khalifah Ali wafat pada tahun 41 Hijrah kerana ditikam oleh Abdurrahman bin Mulham. Sifat pribadi Ali bin Abi Thalib terkenal dengan sifat keberaniannya dan kepahlawanannya, berpengetahuan luas dalam perundangan Islam sebagaimana tergambar dari sabda Nabi, "Aku adalah anggotanya, ilmu pengetahuan, sedang Ali sebagai pintu gerbangnya." Cara pelantikan setiap khalifah. Pelantikan Khalifah Abu Bakar. Sebaik sahaja Nabi wafat, para sahabat Ansar telah berkumpul di rumah Sa'ad bin Ubadah kerana mereka ingin mencalonkan Sa'ad bin Ubadah sebagai Khalifah Nabi. Kemudian, sahabat Muhajirin turut mendatangi Sayyifah Bani Sa'idah, lalu berlakulah perdebatan dan perbincangan mengenai siapakah yang sepatutnya menggantikan Nabi. Kaum Ansar pada mulanya merasakan mereka berhak kerana mereka telah menolong Rasulullah, tetapi kaum Muhajirin berhujah bahawa mereka yang lebih dahulu menyokong Rasulullah. Baginda juga seorang Muhajirin dan baginda telah menunjukkan Abu Bakar As-Siddiq sebagai imam solat ketika keusurannya di kalangan ahli-ahli keluarga Nabi, berpandangan bahawa yang paling berhak di kalangan Muhajirin itu ialah Ahlul Bait kerana mereka mempunyai hubungan keluarga dengan baginda. Ada pula yang berpendapat bahawa jawatan khalifah adalah umum untuk Muhajirin kerana mereka berbangsa Quraisy. Bahkan, mereka berpendapat bahawa kaum Quraisy lebih dihormati sebagai pemimpin bagi orang Arab. Para sahabat mengambil kata sepakat setelah melakukan syura yang hangat tetapi bersikap sederhana. Mereka bersetuju jawatan khalifah dipegang oleh Muhajirin. Abu Bakar As-Siddiq telah mencalonkan Umar bin Al-Khattab dan Ubaidah bin Al-Jarrah sebagai khalifah, tetapi Umar bin Al-Khattab menolaknya lalu mencalonkan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar bin Al-Khattab menjadi orang yang pertama membai'ah Abu Bakar As-Siddiq, sedangkan Zaid bin Sabit memulakan bai'ah dari kaum Ansar. Setelah itu, semua sahabat yang hadir dari kedua-dua belah pihak memberi bai'ah. Umar bin Al-Khattab telah berkhutbah kepada orang ramai mengenai pemilihan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Lalu kan Umar bin Al-Khattab dipilih menjadi khalifah setelah dicalonkan oleh Abu Bakar As-Siddiq sendiri dengan persetujuan para sahabat yang lain. Sebelum meninggal dunia, Sayyidina Abu Bakar telah mengumpulkan para sahabat untuk berunding tentang pemilihan penggantinya. Antara yang hadir ialah Umar bin Al-Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Tujuan beliau berbuat demikian ialah untuk menghindarkan sebarang pertikaian yang mungkin akan berlaku selepas kematiannya. Di dalam perjumpaan inilah mereka memilih Umar sebagai orang yang paling layak menjawab jawatan khalifah. Apabila disoal tentang pemilihan Umar, masing-masing mengatakan bersetuju dan memuji tentang kebolehan Umar. Mereka yang disoal termasuklah Uthman bin Affan, Abdul Ar-Rahman bin Auf dan Asyad bin Hudar Al-Ansari. Setelah mencapai persetujuan, semua para sahabat membai'ah Umar dan diikuti oleh orang ramai. Setelah selesai upacara pelantikan dibuat, Khalifah Umar pun naik ke atas mimbar untuk menyampaikan ucapan dasarnya. Pelantikan Uthman bin Affan dibuat berdasarkan faktor usianya yang lebih tua, kesanggupan Sayyidina Uthman sendiri untuk menerima jawatan khalifah dan juga kerana sahabat tidak mahu meneruskan jawatan khalifah daripada keturunan Bani Hashim. Bagi mengelakkan jawatan khalifah dianggap bersifat warisan keturunan. Pelantikan Khalifah bin Abi Thalib. Setelah kewafatan Khalifah Uthman bin Affan, berlaku pergolakan dalam kalangan umat Islam untuk menentukan bakal khalifah seterusnya. Madinah pada masa ini dikuasai pemberontak. Penduduk Mesir mencadangkan Sayyidina Ali, tetapi penduduk Basrah mencadangkan Talhah bin Ubaidillah dan penduduk Kufah menginginkan Zubair al-Awwam sebagai khalifah.
Musyawarah terpaksa diadakan dan keputusannya Saidina Ali bin Abi Talib dibai'ah sebagai khalifah. Pada awalnya beliau menolak pelantikan itu, namun atas desakan para sahabat, akhirnya beliau menerima cadangan itu. Seterusnya, sumbangan Khulafa Ar-Rashidin. Sumbangan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah dari segi pengumpulan mushaf Al-Quran dan Hadis, memerangi golongan murtad dan nabi palsu, membahagikan wilayah pentadbiran, perluasan kerajaan di wilayah utara, memerangi pasukan Rom dan juga meneruskan dakwah Islam. Sumbangan Khalifah Umar Al-Khattab pula adalah penubuhan Majlis Syura, sistem gaji, mengemaskini sistem kewangan dan perbendaharaan iaitu Baltumal, memperbarui undang-undang tanah, memperkenalkan takwim hijrah dan juga memperkenalkan sistem kehakiman. Bagi sumbangan Khalifah Uthman bin Affan pula, dari segi politik, beliau telah meluaskan empayar seperti ke Cyprus, Afghanistan, Samarkand dan juga Tripoli. Khalifah Uthman bin Affan juga merupakan khalifah pertama yang membina Angkatan Tentera Laut Islam. Beliau telah mengisytiharkan naskah Al-Quran Mushaf Uthmani. Beliau juga telah membina jambatan, jalan raya dan juga rumah rehat bagi pengembara. Jizyah juga yang merupakan antara semua pendapatan Baitumal telah dikekalkan. Bagi sumbangan Khalifah Ali bin Abi Talib pula, beliau banyak menyelesaikan masalah berhubungan masyarakat dan perundangan Islam. Beliau adalah pakar dalam selok-belok hukum. Contohnya, Khalifah Ali bin Abu Talib menghentikan perang Siffin iaitu perang saudara apabila musuh mengangkat Al-Quran dan menjalankan rundingan supaya dapat mengekalkan kestabilan dan keharmonian negara. Khalifah Ali bin Abi Talib juga telah membina markas tentera di Parsi dan Syria. Beliau juga meneruskan cukai jizyah kepada golongan Zimmi. Ada dinyatakan dalam surat yang dihantarkannya kepada Al-Ashtar. Seterusnya saya akan menceritakan tentang iktibar kerajaan Khulafa Ar-Rashidin. Iktibar dari segi aspek akidah. Yang pertama, kerajaan Khulafa Ar-Rashidin hidup berpandukan akidah yang benar. Mereka hidup berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian, yang kedua, kerajaan Khulafa Ar-Rashidin berusaha meningkatkan tahap keimanan kepada Allah dengan sering beribadat kepada Allah, dan akhir sekali, kerajaan Khulafa Ar-Rashidin sangat mementingkan ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, mereka mendirikan masjid sebagai institusi pendidikan. Iktibar dari segi aspek syariat pula, yang pertama, kerajaan Khulafa Ar-Rashidin hidup berlandaskan syariat Islam, iaitu pada jalan yang benar. Kemudian yang kedua, kerajaan Khulafa Ar-Rashidin sanggup berjihad dari segi nyawa dan harta demi keridaan Allah. Mereka banyak terlibat dalam peperangan demi untuk mengembangkan Islam. Yang ketiga, kerajaan Khulafa Ar-Rashidin memajukan ekonomi demi mengembangkan dakwah dan kemajuan negara. Iktibar dari segi aspek akhlak pula, kerajaan Khulafa Ar-Rashidin iaitu pemimpin kepada rakyat menjadi contoh atau digelar qudwah hasanah kerana mereka melaksanakan tuntutan Al-Quran melalui perkataan dan perbuatan dalam kehidupan seharian. Seterusnya, rakyat diberikan kebebasan beragama. Kita dapat lihat bahawa kerajaan Khulafa Ar-Rashidin ingin rakyatnya menerima Islam secara ikhlas hati, bukan secara paksaan.